Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Dah beberapa video Abang buat 2 cerita dalam satu video dan mendapat kritikan yang keras. Bukanlah kritikan, tapi ramai juga, Abang tambah Abang cerita biar lebih panjang sebab kebanyakan cerita Abang digunakan orang dengar waktu buat kerja, waktu memandu, jadi biar panjang katanya, biar sedap untuk sambil-sambil buat kerja sambil memandu kan. Jadi hari ni Abang buat 3 cerita, dimulakan dengan cerita yang biasa, tambah seram untuk cerita yang kedua. Cerita yang ketiga memang betul-betul luar biasa. Abang susunkan macam anak tangga macam tu. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, mehlah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, berikan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan urusan kita dunia dan di akhirat, dan juga kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk mak ayah kita. Sama-samalah kita minta berkat. Siapa lagi kita nak minta tolongkan selain daripada Allah Ta'ala. Jadi jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 2019, kes yang sebelum-sebelum COVID punya. Diceritakan kepada Abang melalui email yang ceritakan ke Abang namanya Ajai, berlaku dekat Ulu Terengganu, dekat sebuah sekolah. Cerita dia macam ni. Pada tahun 2019, Ajai ni adalah seorang pelajar dekat satu sekolah ni. Jadi dia ni ada peperiksaan taekwondo. Dengan kata lain, dengan peperiksaan tu dia akan boleh tukar tali pinggang, daripada tali pinggang biru dia nak naik ke tali pinggang hitam. Jadi itu adalah satu benda yang diidam-idamkan sejak menjadi ahli taekwondo, walaupun pada waktu tu dia masih lagi belajar. Jadi nak jadikan cerita, pertandingan tu atau peperiksaan tu dibuat pada hari Sabtu. Jadi dengan kata lain, hari Isnin sampai hari Jumaat Ajai kena berlatih bersungguh-sungguh supaya lepas peperiksaan taekwondo tu, supaya dapat tali pinggang hitam. Jadi dia dengan kawan-kawan dia yang lebih kurang 6 orang, dengan 6 orang yang nak menjalani peperiksaan tu, diorang bercadang untuk tidur dekat sekolah. Sebabnya kalau diorang tidur dekat sekolah hari Jumaat, jadi malam tu diorang betul-betul lah boleh berlatih. Jadi besok paginya diorang akan buat bersungguh-sungguh. Sebabnya dia kata bukan sekolah dia aja yang dekat yang nak menjalani peperiksaan tu, ada banyak lagi sekolah. Tapi pada tahun tu dibuat peperiksaan tu di sekolah diorang. Jadi dia berpakatlah dengan 6 orang kawan dia dan juga seorang guru pengiring. Cikgu ni pula adalah cikgu taekwondo, tapi peperiksaan ni dijalankan bukan cikgu ni yang buat, tapi orang lain, pihak Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu lah agaknya, tak pula dia beritahu pada abang. Jadi dia kata malam tu diorang ni 6 orang dah siap-siap baju, dah siap-siap semua, diorang pun pergilah kat sekolah. Jadi planningnya malam tu nak tidur dekat sekolah. Jadi dia kata bila sampai kat sekolah petang tu, selepas habis sekolah, balik sekolah semua, mak ayah pun dah bagi restu. Jadi diorang pun malam tu lepas sembahyang isyak berlatihlah menumbuk, menerajang, mengetuk semualah taekwondo. Jadi berlatih daripada selepas isyak sampailah sulit sorry daripada selepas isyak mengejejak ke pukul 12.30 malam. Jadi selepas habis diorang berlatih-latih tu, diorang pun mandilah dekat dalam tanda sekolah. Jadi malam tu planningnya diorang nak tidur dekat surau. Sebab kawasan surau tu memang kawasannya ialah tidur dalam surau kan. Kita lagi aman kalau tidur dalam surau. Tapi dia tak sangka pada malam tu, itulah kali pertama dia tidur dekat surau, dan itulah kali pertama dia dengar sesuatu yang sangat pelik. Okey, jadi dia kata badan dah penat, makan perut dah kenyang. Jadi besok ada peperiksaan taekwondo. Jadi malam tu diorang tidur, letak kepala terus tidur, semua dah tak ingat apa-apa. Jadi dia kata lebih kurang pukul 1 pagi, dia kata tidurnya macam dah lama, tapi tak sangka lebih kurang 1.30 macam tu, dia terjaga bila ada orang berdehem dekat dalam surau. Jadi bila Ajai ni terjaga, dia tengok sekeliling gelap, cikgu dah tidur, kawan-kawan pun dah tidur.
Dia cuba-cuba cari suara mana orang yang berdehem tadi, sebab dia kata dia berdehem suaranya kuat. Jadi dia kata sama ada orang yang datang menyinggah dekat surau, ataupun ada pak guide yang datang tengok-tengok dia orang dekat surau. Okay. Jadi itulah dia punya anggapan. Jadi dia pun mulalah tidur balik. Bila dia nak cuba lelap-lelapkan mata tu, kat sini yang dia jadi. Dia dah tengah struggle nak lelapkan mata, tiba-tiba dia dengar dekat kawasan dalam surau tu orang mengerang kesakitan. Dia punya ayat, bang tengok ayat dekat email tu macam lebih kurang macam tu lah abang buat lakonan semula. Jadi dia cuba besarkan mata, bangun balik, dia besarkan mata, tengok keliling dia, tak ada, tapi dengar suara orang mengerang. Dia sambunglah tidur. Mungkin dia perasaan dia aja. Jadi bila dia sambung tidur, dia dengar lagi orang mengerang, tapi bunyinya kalau tadi tu jauh, ini bunyi dia dah dekat. Dia kata mustahil kalau dia tak nampak orang punya suara. Maksudnya kalau ada orang yang berbunyi, mustahil dia tak nampak. Sebab walaupun keadaan surau tu gelap, tapi masih lagi ada cahaya dekat koridor surau. Jadi waktu ni dia bangun, dia duduk, dia tengok sekeliling. Dia takut kalau dia tersalah tuduh. Waktu dia tengok sekeliling, betul-betul dekat lebih kurang 2 jengkal daripada 2 jengkal, 2 depa daripada depan dia, bunyi sekali lagi orang mengerang. Macam tu. Kalau abang, ya Allah, minta jauhkanlah. Jadi waktu tu dia dah terkejut, dia cepat-cepat baring dan dia cuba tutup mata, dia buat-buat macam dia tak dengar. Dia cuba tutup mata, dia buat tak tahu. Dan dia cuba baring, tenangkan diri, dalam hati dia berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berzikir, dia kata, dia takut kalau ada benda-benda yang cuba menakut-nakutkan dia. Dia cuba ingat balik, ini dalam surau, rumah Allah. Jadi, insya-Allah tak ada apa-apa. Tapi dia terlupa, selain daripada alam kita, ada juga alam makhluk sebelah. Yang kadang-kadang alam makhluk sebelah tu beragama Islam. Mungkin dia singgah dekat surau tu, dia tengok si Ajai ni tengah bangun, tengah berguling-guling, nampak macam tak boleh nak tidur. Agaknya dia dengki kot. Abang punya anggapan macam tu. Jadi dia kata dia cuba nak lelapkan mata, tiba-tiba dengar dekat atas kepala dia. Sap soy. Time tu Ajai terus ambil sejadah, yang sejadah tu sebelumnya dilipat-lipat dijadikan bantal. Dia ambil sejadah, dia terus tekuk dekat telinga dia, dia mengiring menghadap kawan dia dan dia tekuk telinga dia sekuat-kuatnya. Walaupun dia masih dengar benda tu bunyi macam tu sekuat-kuatnya dekat atas kepala kepala dia, tapi dia cuba kontrol. Dia sentiasa positifkan diri supaya benda tu tak ada. Dia cuba berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pada masa yang sama dia cuba positifkan diri. Ini hayalan, ini hayalan. Tapi betul-betul doa dia menjadi. Akhirnya bunyi tu hilang. Bila bunyi tu hilang, memang dia bangun, dia kejut cikgu dia. Dan dia kejut cikgu dia terbangun. Lebih kurang pukul 2 pagi macam tu. Bila cikgu dia terbangun, dia cerita kat cikgu dia apa yang berlaku. Lepas tu kawan-kawan dia pun terbangun. Jadi malam tu bukan Ajai dia terbangun, semua kawan-kawan dia terbangun dan semuanya ketakutan bila dengar cerita Ajai. Jadi malam tu dia orang tidur buka lampu sampai besok pagi dan akhirnya tak ada apa-apa berlaku. Tapi itulah yang Ajai terlupa. Dia cakap dia terlupa yang makhluk sebelah pun ada yang beragama Islam, ada yang nakal-nakal macam manusia kan, nak dengki-dengki orang. Yang itu yang dia kena. Jadi cerita yang pertama adalah berkenaan dengan Ajai, bagaimana pengalaman dia duduk dekat surau dengar bunyi yang menakutkan. Jadi cerita yang kedua ni adalah pengalaman seorang perempuan yang bernama Nora. Tapi kalau abang tengok daripada cara dia bercerita melalui email, Nora ni berpangkat makcik. Cerita dia macam ni. Sebelum abang lanjut kepada cerita yang utama, abang nak ceritakan siapakah yang bernama Nora. Nora ni adalah seorang anak yatim. Dia kata pada waktu tu dia anak yatim, dia hanya ada seorang mak aje.
Maksudnya, dia dengan mak dia hidup bersama-sama. Berdua lah, dia tak ada adik-beradik. Bapa dia pula dah meninggal. Tapi Alhamdulillah, bapa dia sediakan rumah dengan tanah. Jadi bolehlah Nora dengan mak dia duduk dekat rumah tu, membesar dekat rumah tu. Disebabkan dia ni anak yatim piatu, kawan tak ada, tinggal pula dekat hujung kampung. Dia tak beritahu kat abang kampung yang mana. Tapi dia kata tinggal dekat hujung kampung. Dia kata kebanyakan masanya dia suka bersendirian dekat tepi sungai. Lepas tu dia kata keadaan dekat kampung dia tu, sungai dia sangat jernih pada waktu tu. Dan dia punya alur sungai tu tidaklah begitu laju, tak begitu perlahan. Dengan kata lain, kalau dia duduk dekat dalam sungai tu, dia masih lagi boleh berdiri, tidaklah dihanyutkan oleh arus sungai. Nak jadi cerita, sepanjang dia lepak-lepak dekat tepi sungai tu, Nora selalu nampak ada satu keluarga yang datang dekat tepi sungai. Ada emak, ada anak, ada ayah, ada abang, ada akak. Ramailah, lebih kurang 5 orang lah, lebih kurang 3 orang anak dengan mak ayah dia. Duduk tepi sungai sambil-sambil mandi dan juga basuh-basuh baju. Mula-mula, waktu tu Nora masih kecil dia kata lebih kurang sekolah rendah masa tu. Mula-mula Nora nampak macam keluarga tu normal-normal je, bukannya keluarga alam sebelah, macam manusia. Dia kata dia tak syak apa-apa. Jadi disebabkan dia tak syak apa-apalah, dia ambil tak tahu je, buat tak tahu je dengan keluarga tu. Keluarga tu mandi ke, keluarga tu minum air, membasuh baju, buat aktiviti tepi sungai, dia buat tak tahu. Tapi ada kalanya dalam keluarga tu ada mak kan, yang si makcik tu dia lambai-lambai pada Nora. Jadi bila dah lambai-lambai, Nora pun melambai-lambai lah pada dia. Pada waktu tu dia tak tahu itu adalah sesuatu. Jadi dia kata setiap hari bila dia datang je lepak dekat tepi sungai, mesti selang 2-3 minit dia nampak ada keluarga datang. Keluarga tu datang, tapi duduknya agak jauh lah daripada kedudukan Nora. Nampaklah dia orang bersukaria tepi sungai. Dia mula syak keluarga ni adalah keluarga yang pelik bila pada satu hari gelang dia hilang. Waktu tu dia nak tidur, baru dia perasan gelang pemberian arwah ayah dia hilang. Dah tak ada dekat tangan. Jadi dia dah cuak. Sebelum mak dia kesan yang gelang tu hilang, dia cuba cari sekitar rumah, tapi tak jumpa. Sampaikan mak dia pelik, Nora kenapa ni tiba-tiba merakas-rakas ni, nak cari apa? Dia kata, tak ada apa-apa mak, tak ada apa-apa. Dia tak nak beritahu mak dia, dia cuba cari gelang tu tak jumpa. Jadi malam tu dia tidur, dia rasa, ya Allah, ya Tuhan, ku berdoa, kat manalah gelang aku ni? Tiba-tiba dengar suara orang daripada kejauhan, bukan kat telinga dia, daripada dalam belukar. Nora, dia kata, gelang ada dekat sungai. Dia dengar macam tu. Waktu tu Nora terbangun, bunyi suara siapa tu? Jadi dia buat tak tahu je lah. Dia buat tak tahu, dia baring balik. Benda tu datang lagi, dia beritahu, dekat tepi sungai, dekat batu yang selalu Nora duduk, ada dekat situ. Nora tertinggal, kata. Jadi waktu tu dia terbangun lagi. Suara siapa pula ni, cakap. Jadi disebabkan dah tengah malam, dia tak beranilah macam nak tengok dekat luar rumah. Ada orang ke? Dia tak berani. Jadi dia sambung tidur. Bila dia sambung tidur, besok paginya, sebab muncul lah esok pagi tak sekolah, dia kata. Besok pagi dia terus dia gegas-gegas pergi ke sungai. Bila dia tengok dekat batu, memang ada gelang dia. Jadi dia terkejut juga. Pada masa yang sama bersyukur, tapi dia terkejut juga. Siapa pula yang beritahu aku malam tadi kedudukan gelang ni? Jadi tak apalah, dia kata. Mungkinlah, dia kata, ada angin-angin lalu lah, dia kata. Dia pun tak tahu siapa yang bagi tahu. Tapi pada hari dia cari gelang tu, nampak juga keluarga tu tengah bersukaria tepi sungai. Tiba-tiba si abang dalam keluarga tu, ada anak yang paling sulung, lelaki kan. Si abang tu buat macam ni. Jadi Nora pun balas. Tapi dalam otak Nora, jangan-jangan abang ni kot yang beritahu aku. Okey. Jadi benda ni lanjutlah, tak ada apa-apa. Jadi Nora pun baliklah rumah macam biasa. Pada satu hari Nora demam. Demam, sakit perut, sakit kepala. Dia dah tak tahu nak buat apa. Mak dia dah puas lah bagi macam-macam air asam jawa, air asam keping, segala macam lah. Ubat-ubat orang zaman dulu. Tapi tak juga baik. Jadi waktu dia tengah sakit-sakit tu, dia dengar dekat telinga. Dia memang dengar ada orang bisik kat telinga. Nora, ni makcik je. Nora baca surah sekian-sekian. Surah dalam Al-Quran. Nora baca surah sekian-sekian banyak kali. InsyaAllah Nora baik nanti.
Waktu tu Nora dalam keadaan yang mamai, waktu tu malam kan dia kata mamai, tapi dia ingat surah apa. Cuma dalam email tu dia tak beritahu abang surah apa. Jadi besok pagi ni dalam keadaan yang sakit-sakit dia buka Quran. Mak dia pun pelik jugalah kenapa pula sakit-sakit buka Quran. Nampak ke mata tu, sebab dalam keadaan kita yang tak sihat kadang-kadang kita lebih suka baring kan, tapi bila Nora dia tengok anak dia macam tu, dia biarkan je lah, sebab Quran tu pun bagus lah kan, mungkin anak dia nak mengaji, nak menenangkan hati, jadi dia biarkan Nora tu buka Quran. Nora tu buka, selaklah surah yang dibisikkan dekat telinga, ayat berapa. Jadi bila dah jumpa, Nora pun baca dan dia terus hafal. Jam-jam tu juga tak lama, lebih kurang setengah jam lepas tu demam dia baik, sakit kepala dia baik, sakit perut dia pun baik. Jadi sejak tu Nora selalu hafal ayat tu, dia kata. Tapi dia tak beritahu kat abang ayat apa, ayat dalam Al-Quran. Dia selalu hafal ayat tu, kalau dia susah hati dia baca. Tapi elok juga kan ayat-ayat dalam Quran, memang itulah yang bagus-bagusnya kan. Jadi dia kata okey, dah 2 kali pertolongan dia dapat. Jadi dia kata okey, dia dah mula syak, pelik dia kata. Dia kata dalam gerak hati dia, mungkin yang bagi tahu ni adalah keluarga tadi. Okey. Jadi satu hari tu dia nampak, dia duduk kat rumah masa tu, dia tak pergi sungai. Dia nampak keluarga tu datang. Lepas tu dia berborak lah dengan pakcik, makcik, dengan 3 orang anak. Dia orang tanya, Nora tak datang ke sungai ke? Lepas tu Nora cakap lah, Nora hari ni sibuk dengan kerja sekolah, pakcik, makcik, abang, akak. Dia kata, sebab tu Nora tak datang ke sungai. Waktu tu sebenarnya mak dia perhatikan apa yang Nora buat. Jadi selepas habis-habis berborak tu, pakcik dengan makcik tu pergilah kata Nora. Lepas tu mak dia datang dekat dia. Mak dia tanya, Nora bercakap dengan siapa? Lepas tu Nora bercakap dengan pakcik dengan makcik. Dia tengah berjalan balik. Mak dia jengah. Lepas tu mak dia beritahu, yang Nora cakap tu sebenarnya bukan manusia. Nora bercakap dengan makhluk alam sebelah. Waktu tu baru Nora, makhluk alam sebelah rupanya. Tapi dia tanya, macam mana mak tahu? Dia kata, rupanya emak dia pun ada kelebihan yang sama. Diorang ada kelebihan untuk bercakap dengan alam sebelah. Jadi bila 2-3 kali lepas tu, 2-3 hari selepas peristiwa tu, Nora berjumpa dengan keluarga dia dekat sungai. Tapi Nora tanya satu soalan yang pelik lah. Dia tanya macam ni. Nora tanya, boleh tak pakcik dengan makcik bawa dia dekat alam sebelah? Dia nak tengok, dia kata nak berjalan-jalan dekat alam sebelah. Pakcik dengan makcik tu pun terkejut juga. Oh, rupanya Nora tahu kami ni adalah makhluk alam sebelah. Nora cakap dia tahu sebab mak dia bagi tahu. Dia kata, macam ni lah, dia kata. Sebenarnya alam sebelah tak sama dengan alam kita. Dia kata, jadi kalau nak masuk ke alam sebelah tu susah, dia kata. Macam kita masuk, orang alam sebelah nak masuk alam kita, sebenarnya susah, dia kata. Jadi lebih baik jangan masuk. Lebih kurang bahayalah sebab kita tak biasa dengan keadaan alam sebelah. Jadi bila dah kata macam tu, masuk alam sebelah tu bahaya, jadi Nora tak minta lah permintaannya lagi. Dia pun akur lah. Jadi sejak daripada tu, Nora memang selalu boleh berjumpa dengan makhluk tu, dengan keluarga tu. Sampailah Nora pindah daripada rumah tu, dia kahwin, dia ada anak, dia pindah pada kampung tu. Sejak tu dia tak berjumpa lagi dengan makhluk-makhluk yang keluarga tu. Dia tak nampak makhluk lain, dia nampak keluarga tu je. Okey. Ceritanya, pada tahun 2010 berlaku dekat Selangor. Pada waktu ni Nora dah jadi seorang jurulatih macam satu camp motivasi lah. Motivasi punya jurulatih. Dan tugas Nora adalah untuk menjaga pelajar-pelajar dan memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar. Jadi itu adalah pekerjaan Nora. Pada tahun tu, 2010 tu, Nora diminta untuk menjadi jurulatih dekat budak-budak di satu camp dekat Ulu Selangor. Abang nak ingatkan tempat, takutlah salah. Camp tu dekat Ulu Selangor. Tapi dia kata waktu dia dapat tugas tu, sini dia beritahu baik-baik, dekat Ulu Selangor ni ada pelik sikit, ada keras sikit, dia kata. Dan kebanyakan budak-budak yang datang sana mesti ada kes histeria, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, Nora dah ambil langkah berjaga-jaga. Sebab dia kata dia pun tak tahu yang dia akan mengalami satu peristiwa yang pelik selepas tu. Jadi pada waktu tu dia ditugaskan dengan beberapa orang jurulatih, tapi jurulatih perempuan hanya 2, Nora dan juga Su. Jadi dia kata tak ada masalah lah, bila dia sampai situ dia tak ada masalah, dia okey je. Cumanya bila dia sampai dekat kawasan camp tu, Su tanya dengan Nora, ada rasa apa-apa tak? Dia kata, malam tu lah, petang tu.
Nora kata, entahlah, nak kata tak ada apa-apa, ada apa-apa. Dia rasa macam keadaan dalam camp tu agak suram, dan juga cuacanya, dia punya hawa dia punya udara dia sejuk. Hawa dia sejuk. Jadi, bila Su dengar macam tu, Su cakap macam ni. Selalunya orang-orang yang boleh rasa macam ni, mesti ada sesuatu yang akan berlaku malam ni. Jadi, dia orang pun, bila dah jadi macam tu, Su ambil tindakan bagi warning pada pelajar-pelajar, jangan ambil mudah bila duduk dekat kawasan orang, jaga kebersihan dan juga banyakkan zikir pada Allah Ta'ala. Kalau ada apa-apa yang berlaku, minta tolong dengan semua jurulatih. Ada jurulatih jantan, ada jurulatih lelaki, ada jurulatih perempuan. Kata. Jadi, budak-budak pun sedia maklum lah kan. Peristiwanya, malam pertama, Nora dengan Su duduk dekat camp tu. Dan itu satu-satunya yang diorang kena dengki. Mungkin Nora kata itu adalah salam perkenalan. Waktu dekat camp tu ada satu dom. Walaupun camp ni besar, tapi ada satu dom yang tidak dibuka untuk tidur. Maksudnya, dom-dom lain, asrama-asrama lain digunakan untuk tidur. Tapi hanya asrama tu, dom tu saja yang tak digunakan langsung. Walaupun dom tu kedudukannya paling strategik, dekat dengan surau, dewan makan dan juga bilik kuliah. Tapi dom tu tidak digunakan. Bila ditanya pada senior gelak je. Dia kata, alah nanti kau tahulah, dia kata, dom ni kita 2 malam dekat sini, nanti kau tahu, dia kata. Jadi Nora dengan Su pun ambil endah tak endah je lah benda ni. Mungkin pernah berlaku sesuatu peristiwa dekat dom tu yang menyebabkan dom tu tidak lagi digunakan. Mungkin ada peristiwa histeria ke sebelum tu, ada orang mati ke kat situ, kita pun tak tahu kan. Jadi dia kata, waktu kejadian ni adalah pada waktu maghrib. Su dengan juga Nora, bila dengar azan, diorang pun bergegas-gegaslah ke masjid surau daripada dewan makan. Pada waktu tu, diorang nak pastikan semua peserta dah bergerak daripada dewan makan ke surau. Sebab diorang nak sembahyang maghrib sama-sama. Jadi, waktu Su dengan Nora bergerak daripada dewan makan ke surau, diorang terpaksa melalui dom tu dan juga mendaki sedikit bukit sebelum sampai dekat surau. Waktu Nora dengan Su berjalan ke surau dan melintasi dom tu, tiba-tiba Su melompat peluk Nora. Waktu tu Nora pun terkejut, kenapa Su macam ni? Jadi dia tanyalah, Su kenapa? Su kenapa tiba-tiba kau peluk aku? Dia kata, Su tunjuk, tu. Waktu tu dah tak bergerak dah tak boleh berjalan dah. Kaki sudah berat dah. Nora masih lagi okey. Bila Nora tengok ke arah mana Su tunjuk, barulah Nora tahu yang ada dekat tengah dom tu, dekat dengan dom tu, Makcik Rokes. Bajunya putih menjejak ke lantai, rambutnya pun sama, panjang sampai jejak ke lantai. Jadi bila dah macam tu, Nora macam ni, astaghfirullahalazim, ya Allah, boleh pula dia muncul kat sini. Jadi Nora cakap, Su jalan, jom kita jalan pelan-pelan. Su dah tak bergerak dah, kaki dia dah keras. Su gerak, Su jalan, kau nak kena makan ke dengan benda tu kat sini? Takut Su kat situ. Jadi diorang ni pun berjalan dah. Nora terpaksa heret Su untuk terus berjalan. Tak naklah diorang berdiri dekat situ, benda tu nampak kan. Jadi berjalan dalam keadaan yang bersusah payah tu. Tiba-tiba Nora dengar benda tu panggil daripada belakang. Hey, tak nak tengok muka aku ke? Jadi bila dah macam tu, Nora terdiam. Waktu tu dia kata, alamak. Maksudnya dengan kata lain, dia tahu Nora nampak dia. Jadi diorang pun terus berjalan. Tak menyaut. Tak adalah cakap tak ada. Diorang terus berjalan. Bersusah payah. Dengar benda tu ngikut daripada belakang. Jadi bila dah ngikut daripada belakang, macam mana keadaan Su? Lagilah tak boleh nak bergerak. Lagi dia peluk Nora sekuatnya. Nora cuba tolak badan. Akhirnya sampai juga dekat kaki bukit mengalir ke surau. Pada waktu tu keadaan sangat stres. Dan bila Nora cakap dengan Su, kuat semangat, jangan macam ni, kita nak pergi solat ni. Barulah Su melangkah. Bila Su melangkah,
mempercepatkan jalan. Akhirnya diorang berdua sampai dekat surau. Tapi bila diorang masuk dalam surau, semua pelajar-pelajar perempuan, peserta-peserta perempuan pelik tengok diorang. Sebabnya, lah, kenapa akak dua orang ni memandi peluh, dia kata. Jadi dia kata, okey, tak apalah, dah mandi peluh macam tu kan, tak apa, tak apa. Jadi diorang pun teruskan sembahyang maghrib. Bila sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib, ada kuliah maghrib, ada sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, diorang pun semua ramai-ramai keluar daripada surau. Dan sekali lagi, Su dengan Nora nak tengok dekat tempat Makcik Rockers tu berdiri, ada tak Makcik Rockers tu tengah berdiri lagi. Tapi tak ada, Alhamdulillah. Selepas minum malam, diorang semua baliklah dekat asrama. Bila balik dekat asrama, Su tanya dengan Nora, Nora, kau nampak tak? Nora kata, Nora nampak. Tapi Nora tanya dengan Su, kau nampak tak? Su jawab apa? Tak nampak, tapi aku rasa seram, kata. Lah, patutlah benda tu panggil Nora, tak nak tengok muka aku ke? Sebab yang nampak Nora seorang, bukan Su. Su dengar macam ada bunyi kesek-kesek. Maksudnya macam bunyi ada benda, tapi yang nampak tu Nora. Okey, jadi diorang pun malam tu tidurlah dekat dalam satu bilik berdua. Bilik tu dia kata ada tandasnya. Bilik tu sebenarnya besar, ada banyak katil, tapi disebabkan jurulatih perempuan hanya dua, jadi hanya dua katil yang digunakan. Tengah-tengah diorang baring ni, tiba-tiba diorang dengar loceng macam kaki, loceng kaki, kecil-kecil macam tu. Jadi diorang ni berpandangan, katil sebelah-sebelah kan, diorang berpandangan satu sama lain. Bila dah berpandangan satu sama lain, si Nora cakap, aku tak tahu, dia kata, bunyi apa tu? Okey, diorang pun baringlah balik. Tiba-tiba dengar bunyi loceng sekali lagi, tapi daripada hujung dom, iaitu di pintu tandas. Waktu tu diorang terus pandang, dua-dua orang ni pandang ke arah pintu tandas, dan diorang nampak orang tengah menjengah. Maksudnya nampak mata, tak nampak mulut, nampak mata je macam tu. Nampak orang menjengah. Nak kata orang bukan orang sebab mata hitam dia besar gila. Jadi tu bukan orang. Waktu tu Su meloncat atas katil Nora, dipeluknya Nora, dan Nora pula punya katil dekat tepi dinding. Dah dua-dua menghadap dinding. Kalau boleh dinding tu dihempit-hempitkan lagi. Berdekat-dekatlah sebab ketakutan. Dengar benda tu daripada bilik air. Bunyi macam bising-bising, dia kata. Tak berani nak memandang. Jadi bila keadaan semakin genting, dah kedua-duanya takut, akhirnya Nora buat satu tindakan yang drastik. Dia teringat balik peristiwa yang dia pernah berjumpa dengan makhluk alam sebelah waktu dia kecil, iaitu keluarga tu. Jadi dia yakin, dia kata semua yang ada di dunia ini adalah makhluk Allah. Dengan kekuatan yang dia ada, dia bangun, dia duduk tepi katil walaupun si Su tu dah mengempit-ngempit ke dinding. Dia duduk atas katil, dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia teruskan dengan baca ayatul kursi. Waktu tu dia baca kuat-kuat. Bila Su dengar yang Nora ni ada kekuatan untuk baca ayat kursi, jadi Su ni tak naklah dia berpeluk tubuh je kan. Dia pun capai tasbih, terus duduk sebelah Nora. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambung seorang baca ayatul kursi, seorang pula baca subhanallah. Jadi hilang, benda tu hilang. Dah tak ada lagi benda tu menjengah dekat kawasan bilik air. Alhamdulillah, sangat-sangat lega dia orang berdua. Jadi malam tu tidur, buka lampu. Malam tu tidur buka lampu. Jadi teranglah, mujurlah, kata Nora tidurnya 2 malam aja, bukan lebih malam. Tapi dia ingat benda tu berhenti dekat situ. Besoknya siang, budak perempuan ada yang kena histeria. Bukan besok siang, besok malamnya, malam kedua, budak perempuan ada kena histeria, menjerit-jerit budak perempuan tu. Seorang yang kena histeria. Lepas tu bila Nora cuba tenangkan benda tu, cakap depan Nora, "Hey, engkau nampak aku, kenapa kau tak tegur aku?" Dengan kata lain, yang merasuk dalam badan budak perempuan tu adalah makhluk yang diorang nampak kat tandas dan makhluk yang berdiri dekat kawasan dom yang kosong. Tapi Nora diam je. Nora tak nak hok. Dengan kata lain, dia tak nak cakap apa-apa. Biarlah benda tu macam tu je. Dan lepas ustaz tu ubat, benda tu selesai. Tapi Nora tahu, orang yang dimaksudkan oleh budak yang kena histeria tu adalah dia. Tapi cuma dia tak nak mengaku.
Cerita yang ketiga ni memang sangat panjang. Tapi kalau terlalu panjang nanti, abang terpaksa kerat jadi dua. Abang minta maaf sangat-sangat. Tapi belum lagi pencadang untuk kerat. Cuma abang cuba ceritakan daripada mula sampai habis. Kisah pengalaman seorang perempuan yang bernama Nadia. Dia ceritakan ke abang melalui berdepan, melalui muka dengan muka. Apa pelik sangat bunyinya. Melalui borak-borak lah kan. Okey, cerita dia macam ni. Nadia kata dia ada dua anak tau, dan dia ada suami, dia ada dua anak. Satu hari ni lepas anak yang kedua dia lahir, dia tengok anak pertama dia ni pelik tau. Anak pertama dia ni cakap sorang-sorang. Anak pertama dia main sorang-sorang. Lepas tu yang lebih menakutkan lagi, anak dia suka tergelak-gelak tengah malam. Memang dia ronsing. Nak kata aku ni ada saka, maksudnya aku tak pernah membela-bela. Tanya dengan mak bapak aku, memang tak ada saka. Tanya dengan keluarga suami, tak ada. Suami dia punya keluarga semua keluarga yang baik-baik. Dia kata, keluarga dia pun baik-baik. Tak ada yang membela-membela saka ni, dia kata. Tapi kenapa anak dia bercakap sorang-sorang? Jadi dia bawa lah anak dia pergi jumpa dengan doktor sakit kanak-kanak. Lepas tu tanya dengan kanak-kanak dengan doktor tu. Doktor cakap mungkin tu adalah proses kanak-kanak nak membesar. Kadang-kadang dia ada kawan imaginasi, orang kata kalau imaginary friend, orang putih sikit. Dia kata itu adalah kemungkinan. Tapi dia kata peliknya cara anak dia berborak tu seolah-olah bukan berborak dengan seseorang yang seumur dengan dia. Anak tu berborak dengan seseorang yang macam lagi tua. Sebabnya ada kalanya dia panggil nenek. Nenek dia kata. Tapi terlepas-terlepas lah. Benda tu macam bukan selalu. Kadang-kadang main, nek. Dia macam tu. Jadi dia rasa pelik. Dia kata, kenapa pula? Ada satu yang dia bimbang sebenarnya. Nanti abang ceritakan. Ada satu yang dia bimbang. Kenapa perubahan anak dia ni memang dia anggap sangat serius. Okay. Lepas tu dia tengok aja keadaan. Dia pantau keadaan anak dia daripada hari ke sehari. Tiba-tiba pada satu malam, dengar sesuatu dekat telinga dia, bunyi dia macam ni. Dah besar cucu nenek. Waktu tu Nadia punyalah gelabah sebab dia tahu benda yang paling dia takuti akhirnya terjadi. Benda yang cuba dia elak selama dia hidup, akhirnya peristiwa itu berulang kembali. Jadi dia waktu tu dia dah gelabah, dia dah ketakutan. Dia bawa anak dia pergi berubat. Bila bawa anak dia pergi berubat dengan seorang ustazah dekat kawasan Kuala Lumpur, akhirnya ustazah tu bagi jawapan yang betul-betul buat dia sakit hati, iaitu yang ada dekat anak awak ni adalah bidan. Waktu tu dia kata macam petir masuk dekat telinga dia, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Rasa macam nak meletup kepala dia bila ustazah tu bagi tahu bidan lah yang mendampingi anak dia. Waktu tu, masa abang dapat cerita, abang blur. Kenapa pula dengan bidan? Jadi abang flashback balik. Ceritanya berlaku pada tahun 2006. Pada waktu tu Nadia masih lagi belajar dekat kolej. Jadi dekat kolej lah, kalau tak silap abang dekat UiTM. Cuma tak beritahu UiTM Puncak Alam ke UiTM manalah. Abang pun tak tahulah UiTM mana. Oh, UiTM Alor Gajah kata saya abang. Dia kata dekat UiTM Alor Gajah. Dia kata Nadia kata dia ada satu benda yang dia tak boleh nak beritahu orang. Dia kata, setiap malam dia akan mimpi didatangi oleh seorang makcik. Makcik tu siputnya tinggi. Mukanya krepot-krepot. Cumanya dia kata, dia bongkok. Dia kata, makcik tu bukan makcik lah, nenek lah. Nenek tu bongkok, dia pegang tongkat. Lepas tu selalu bila Nadia jumpa, dia selalu bernyanyi-nyanyi. Macam gembira jumpa Nadia. Dan sejak Nadia mimpi nenek tu setiap hari, dia akan sakit setiap kali datang bulan. Dekat perut dia akan rasa macam dicocok-cocok, dipulas-pulas sewaktu dia datang bulan. Jadi dia kata cara yang terbaik dia akan makan ubat tahan sakit.
Dia kata banyak kali makan ubat tahan sakit pun tak baik juga. Jadi dia pun pernah beberapa kali pihak pengurusan universiti bawa dia pergi jumpa doktor. Doktor pun scan. Tak ada apa-apa, dia kata. Tak ada apa-apa, semuanya okey. Dia datang bulan dalam keadaannya normal. Tapi dia kata sampaikan ada sekali tu kakinya menggigil tahan sakit. Air mata jangan cakaplah, memang turun aja sentiasa. Kakinya menggigil menahan sakit. Dia kata terlalu sakit. Abang tak boleh nak bayangkan, abang bukan perempuan. Jadi abang rasa sentiasa sakit perut lah kot. Dia kata sakitnya tak boleh nak cerita. Setiap kali datang bulan sakit sangat. Jadi dia kata disebabkan dah sakit terlalu teruk, bapa Nadia bawa Nadia pergi jumpa dengan pihak hospital. Hospital kata tak ada apa masalah. Jadi dia pun bawa lah jumpa pakar pula. Jadi bila jumpa pakar pun buatlah macam-macam. Bukan satu pakar, dua pakar, 7 pakar dia pergi. Tapi ketujuh-tujuh pakar tak tahu apa benda yang menyebabkan Nadia ni sakit. Tapi ketujuh-tujuh pakar tu bagi satu kesimpulan yang menakutkan. Dan dia kata benda ni jarang terjadi. Iaitu kedua-dua ovari Nadia tak ada. Pelik. Tak ada pun ovari kanan, ovari kiri. Tak ada. Kosong. Jadi doktor yang ketujuh bagi cadangan. Lebih baik Nadia ni dibawa pergi berubat. Sebab ada sesuatu yang pelik pada Nadia ni, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, bapa dia ni pun kontak lah, semua orang lah dia kontak. Imam, Bilal, Tok Siak, semua yang mana boleh kontak lah nak mengubat anak dia ni. Anak dia dalam keadaan sakit. Nadia kata waktu tu dia dah risau sebab bapa dia risau. Dia kata kalau dia tak datang bulan tak sakit, tapi bila datang bulan sakit, dia kata. Dia punya perut dia sakit, tak boleh nak cakap. Jadi Nadia kata, okeylah, akhirnya bapa dia berjumpa dengan Ustaz Abdul Halim dekat Kelantan. Kalau tak silap abang, Ustaz Abdul Halim dekat Kelantan. Kalau ada, bolehlah komen-komen kat bawah. Ustaz tu hidup lagi ke apa ke. Nanti kalau siapa-siapa nak berubat, boleh jumpa dengan Ustaz tu. Jadi, dia berjumpa dengan Ustaz Abdul Halim tu. Ke Ustaz Halim. Lebih kurang lah. Namanya Halim-Halim lah. Ustaz tu bila dia tengok Nadia, dia kata dia kata macam ni. Nadia ni ada benda yang ikut. Kalau tengok daripada dia, yang ikut dia adalah saka seorang bidan. Jadi yang si bapa dengan Nadia ni, mak bapak Nadia dengan Nadia sendiri, kita tanya-tanya kenapa pula ada saka. Keluarga kami tak ada saka, Ustaz, dia kata. Bukan macam tu, dia kata. Sebenarnya bidan tu dah meninggal. Tapi sakanya terawang-awang. Tapi saka tu suka dengan si Nadia ni sebab Nadia ni mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan tuan asal saka ni. Iaitu rambutnya panjang sampai ke betis. Yang ke betis jauh panjang kan. Dan juga suka pakai gelang kaki berbunyi. Kecer-kecer macam tu. Jadi itulah yang menyebabkan saka tu suka dekat Nadia dan dia ikut Nadia. Waktu dengar macam tu dah pula saka lah macam ni. Tak sangka. Tak ada saka pun, saka datang untuk menempel. Jadi bapa Nadia tanya dengan ustaz ni, boleh tak nak dibuang benda Allah ni? Jadi ustaz tu cakap boleh dibuang, dia kata, tapi kita cuba. Jadi dalam beberapa hari tu ustaz tu buatlah macam-macam, sembahyang hajat, nak buangkan, nak putuskan saka tu dengan Nadia. Tapi usaha ustaz tu akhirnya menemui jalan buntu. Jalan buntu yang tak boleh nak buat apa-apa. Hanya boleh buang sikit tapi tak boleh buang semua. Jadi ustaz tu minta maaf pada Nadia dengan keluarganya, carilah pengubat lain. Cumanya ada satu kesan buruk yang dialami oleh Nadia nanti, iaitu sepanjang umur Nadia, dia akan tetap berasa sakit setiap kali datang bulan. Dan ia akan kekal sehingga umurnya 40 tahun. Selepas umur 40 tahun, barulah Nadia hilang rasa sakitnya.
Bila dengar macam tu, Nadia rasa macam, ya Allah ya Tuhanku, apakahlah bentuk ujian macam ni kan. Sedih sangat dia kata. Tapi nak buat macam mana? Dia tetap juga berusaha cari banyak pengubat-pengubat lain untuk sembuhkan penyakitnya. Tapi sampai ke sudah dia tak dapat nak disembuhkan. Semua perubatan-perubatan Islam yang dia jumpa gagal untuk putuskan Nadia dengan saka bidan tu. Jadi dia kata benda ni dia redalah. Sampailah pada tahun 2016 dia berjumpa dengan seorang lelaki yang menjadi suami dia, buah hati dia. Dan diorang pun berkahwin. Okey, Abang kerat cerita tu dekat sini. Matilah aku nak marah. Abang kerat cerita tu kat sini sebab dah panjang sangat. Nanti abang sambungkan dalam video akan datang. Tunggu 2 hari lagi Aku minta maaf sangat-sangat. Abang kerat ceritanya belum habis. Nanti abang sambungkan. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Terima kasih sangat-sangat pada yang membeli baju nak dijadikan cerita dan juga sambal lara dan juga perapan satin. Masih lagi ada dalam stok. Boleh dapatkan kalau nak rasa resepi daripada kawan baik abang dan juga resepi daripada mak ayah abang dan juga baju JSPL nak dijadikan cerita kan. Terima kasih sangat-sangat pada yang membeli. InsyaAllah lah memberi kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebab hasil daripada belian tu abang ingat abang nak sedekahkan hadiah kepada masyarakat yang memerlukan. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.